menjauhkan padanya segala yang jahat daripada syaitan. Dan di dalamnya malam Lailatul Qadri terlebih baik daripada 1000 bulan. Ini pun suatu hadis pula. Katanya daripada yakni diriwayat, dicerita daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, kata Abu Hurairah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuka akan sahabatnya. Mana mencerita, mukhabar dengan khabar baik. Mukhabar kepada sahabatnya dengan khabar baik, dengan ceritaan baik. Dan bersabda, Nabi menyuka kepada sahabatnya, Nabi cerita khabarkan dengan khabar baik kepada sahabatnya. Khabar gembira, khabar kesukaan. Dan sebenarnya bersabda, ya Nabi, telah datang akan kamu bulan Ramadan. Maknanya telah tiba bulan Ramadan. Bulan Ramadan sifat dianya ialah bulan yang berkat, yang diberkatkan. Ialah bulan yang diberkatkan. Mana bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Berkat-berkat di sini, makna berkat itu, barakah itu maknanya bertambah kebajikan, bertambah baik, ziyadatul khairi. Al-barakatu ziyadatul khairi. Barakah itu makna bertambah baik. Jadi kebaikan itu, kebajikan itu akan bertambah. Selagi bertambah, semakin bertambah. Sebab tu katanya apabila kita mulai akan suatu kerjaan yang disukai pada syarak, disunatkan kita berbismillah. Disunatkan kita mengucap bismillah untuk nak berkat, untuk nak hasil keberkatan. Maknanya bertambah baik dengan perbuatan kita. Kalau kita makan, kita mengucap bismillah, makan kita itu ada berkat, makanan yang masuk dalam badan kita ada berkat. Maka dengan keberkatan kita bismillah itu jadi bertambah baik daripada makan. Kekuatan yang hasil pada makanan itu membawa kepada kita jadi bekal, jadi amal taat, boleh buat amal ibadat dan lain-lainnya. Jadi bulan Ramadan, bulan yang berkat, ialah bulan yang ada penuh dengan kebajikan, dengan amal kebajikan penuh di dalam bulan Ramadan. Telah difardukan Allah atas kamu puasa. Pada bulan Ramadan ni juga Allah Ta'ala memfardukan ke atas kamu akan berpuasa. Dibukakan padanya segala pintu syurga. Ini sama dengan hadis yang dulu. Pada bulan Ramadan dibukakan pintu syurga. Kita dah hurai maksud dia. Dibukakan padanya segala pintu syurga, maknanya segala amalan kebajikan itu dibukakan. Dan dikuncikan padanya segala pintu jahim, ialah pintu neraka. Maknanya kejahatan itu kurang berlaku. Dan dibelenggukan padanya pada bulan Ramadan segala kejahatan, yang akan segala yang jahat. Siapa dia yang jahat itu? Daripada syaitan. Mana yang jahat itu ialah kena kepada syaitan-syaitan. Maknanya syaitan pada bulan Ramadan dibelenggukan. Dan di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadri. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, dinamakan malam itu Lailatul Qadr. Malam Lailah tu mana satu malam. Kalau Lailun tu malam lawan bagi siang. Tidak ada ta tu mana malam. Waktu malam lawannya siang. Tetapi sini ada tambah ta. Ada ditambahkan ta marbutah. Di belakang maknanya satu malam. Maknanya
Kalau lailun itu malam. Kalau lailatun maknanya satu malam. Bukan 2 malam, bukan 3 malam. Itu sebab tu dalam sebulan tu dia ada satu malam saja. Yang kita katanya malam Lailatul Qadar. Kenapa tak jadi 2 malam, 3 malam? Kita faham daripada nama dia pun dah tahu dah. Dalam sebulan atau dalam setahun itu ada satu malam saja. Sebab tengok di nama dia satu malam. Lailah. Lepas tu Al-Qadri maknanya peringkat. Mana peringkat yang tinggi, mana malam yang lebih. Satu malam yang peringkatnya tinggi. Qadri mana peringkat. Peringkat yang tinggi. Mana suatu malam, malam Lailatul Qadar ialah satu malam yang mempunyai peringkat yang tinggi, mana ada kemuliaan, ada kebesaran pada dia. Setengah kata Al-Qadri itu mana apa dia? Mana peringkat. Setengah katanya Qadar, Qadha dan Qadar itu. Qadar ambil pada qadar yang kita katanya wajib beriman dengan qadar Allah dan qadar Allah. Ada juga setengah kata qadar dengan mana itu. Dah. Itulah lebih kurangnya. Jadi di sini nak cerita Nabi ada cerita barang hadis ni tu pada dia cerita tu pada awal-awal diperintahkan puasa bulan Ramadan. Sebab tu kita dengan bentuk hadis tu maknanya macam belum pada ni sahabat belum tahu. Sebab katanya kamu difardukan puasa, maknanya ini belum pada ni belum difardu, belum pada Nabi bersabda ni maknanya belum difardukan ibadat puasa pada bulan Ramadan. Dan lagi pulanya bulan Ramadan ini ada suatu malam dinamakan malam Lailatul Qadar, itu sahabat pun belum tahu lagi. Ini ceritaan jadi cerita oleh Nabi. Pada pertama kali ceritaannya. Dan malam Lailatul Qadar, seperti maklum daripada ayatnya, terlebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang ada malam Lailatul Qadar terlebih baik daripada 1000 bulan. Jadi masa satu malam lebih baik daripada masa 1000 bulan. Tapi 1000 bulan itu yang tidak ada Lailatul Qadar. Kena tanggung gitu. Jadi mana 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar, 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Kurang nisbah kelebihan dia tu daripada satu malam Lailatul Qadar. Jadi itu dia kena tanggung gitu. Jangan katanya satu malam Lailatul Qadar terlebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau 1000 bulan tu setiap bulan ada Lailatul Qadar, memang lebih yang 1000 bulan. Sebab 1000 bulan, satu bulan ada Lailatul Qadar. Maknanya 1000 bulan, 1000 kali Lailatul Qadar. Itu lebih dia. Ini yang maksudnya satu malam Lailatul Qadar lebih pada 1000 bulan. Mana 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Gitulah. Itu dah maklum daripada ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan diriwayatkan daripada Ibni Abbas, ini hadis ni panjang. Hadis ni panjang, akhir dianya di sana. Kalau mengikut yang kitab saya ni, muka surat 18 di sana. Panjang hadis dia. Dan diriwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebeda ya Nabi. Nabi cerita kelebihan bulan Ramadan. Sebeda ya Nabi bahwasanya syurga itu sungguhnya diukufkan dia dan dihiaskan dia. Bahwasanya syurga itu diukuf, bahwasa syurga itu sungguhnya diukufkan dia.
Diukuf tu apa mana je, mana diperasak. Seperti apa dia? Yang biasanya ada buat kenduri, ada buat maulid Nabi, ambil bara api, patut ambil apa dia? Kemian. Lepas masuk dalam bara api tu jadi perasak naik, bau harum. Nah. Itu diukufkan. Sungguhnya diukufkan dia akan syurga. Mana diperasapkan dia akan syurga dengan asap yang wangi. Dan dihiaskan dia akan syurga. Seperti masa-masa kita nak buat kenduri, ada hari kesukaan, hari gembira, biasanya rumah dia dihiaskan dan diperasapkan dengan perasakan yang bau-bau wangi. Jadi maknanya syurga itu sungguhnya diukufkan. Jadi bau harum lah dalam syurga tu dengan daripada asap yang diukuf tadi. Dan syurga itu dihias. Syurga tu memang dah comel. Memang dah comel, tetapi tambah lagi pula dihias pula sekali lagi. Bayangkanlah setakat mana keelakkan syurga tu. Sebab di syurga tu, semata-mata syurga tu dah comel, dah elok, kemudian dihias tambah pula lagi. Jadi maknanya syurga itu diharumkan dan dihiaskan daripada hul kepada hul, daripada satu pusingan tahun kepada satu pusingan tahun, mana setahun ke setahun. Jadi syurga itu dihiaskan, diukufkan setahun ke setahun. Jadi maknanya setahun, tahun ni sambung dengan tahun depan. Tahun depan bersambung dengan tahun depan satu lagi pula. Maknanya sepanjang masa. Sepanjang masa diukufkan, dihiaskan. Tetapi diukufkan, dihiaskan daripada setahun ke setahun itu kerana apa? Kerana masuk bulan Ramadan. Kerana datang bulan Ramadan, kerana masuk bulan Ramadan. Maksudnya apabila masuk bulan Ramadan, syurga diukufkan, syurga dihiaskan. Sampai Ramadan tahun depan pula, diukufkan lain pula, dihiaskan lain pula, sampai Ramadan tahun depan pula. Diukufkan lain pula, dihiaskan pula. Jadi setiap tahun tu begitulah kejadiannya. Setiap kali kedatangan bulan Ramadan, dihiaskan, diukufkan syurga. Masuk Ramadan tahun depan, hiaskan lain pula, diukufkan lain pula. Jadi pendekatannya Ramadan datang setiap tahun, maknanya ukufan syurga dan hiasan syurga tu berkekalan lah. Maka apabila adalah awal malam daripada Ramadan, apabila masuk malam yang pertama bagi bulan Ramadan, apabila adalah awal daripada Ramadan, maksudnya apabila masuk malam yang pertama bagi bulan Ramadan. Kalau kita malam yang pertama kita mulai bersolat tarawih. Apabila adalah awal malam daripada Ramadan, apabila masuk malam yang pertama pada bulan Ramadan, bertiup angin, berpuput oleh angin daripada bawah arash. Angin tu datang daripada sebelah bawah, daripada arash, masuk ke dalam syurga. Angin itu dipuput, ditiup daripada tempat asalnya, daripada bawah arash, masuk ke dalam syurga. Dikatakan baginya, bagi angin tadi, angin yang tiup masuk ke dalam syurga tu, dikatakan angin tu al-musirah. Angin itu dipanggil dengan nama angin al-musirah. Apabila angin tu tiup masuk dalam syurga, maka bertempuk segala daun pohon kayu syurga. Pohon kayu syurga, mana pokok-pokok di dalam syurga. Maka bertempuk, kalau kita bertepuk tangan, maka bertempuk segala daun kayu, daun pohon kayu syurga. Maknanya apabila angin tu tertiup masuk dalam syurga,
maka daun-daun pokok dalam syurga itu bertepuk. Bertepuk tu maknanya apa dia? Bersentuh antara satu sama lain. Jadi apabila tiup tu daun ni disentuh dengan apa dia? Disentuh dengan daun yang lain disentuh dengan daun yang lain sehingga berbunyi suara. Seperti yang apa dia? Macam loceng yang ada setengah orang Cina tu dia gantung di depan rumah tu. Apabila angin datang tu, maka setengah dia tu sentuh dengan setengah, belaga dengan setengah, maka bunyi suara. Itu mana bertepuk. Bertempuk oleh segala daun pokok, daun pohon kayu syurga. Jadi maknanya belaga antara satu sama lain tu hingga berbunyi suara semacam kita bertepuk tangan. Dan halqah papan pitu. Dan juga bertepuk segala halqah papan pitu. Halqah tu besi bulat. Besi bulat yang ada di daun pitu. Dia macam ni. Contohnya ini daun pitu, lepas tu dia ada di tepak tangan pitu tu ada halqah. Ada besi bulat, ada gantung di tangan pitu. Apabila kalau siapa-siapa nak masuk tu dia pegang besi itulah. Ketuk pitu. Biasanya biasanya pada rumah Arab-Arab tu rumah dulu-dulu masa dulu orang Arab tu ada. Tapi rumah kita ni tidak ada. Tapi rumah Arab tu biasanya adalah besi bulat yang gantung di tangan pitu tu. Dia guna yang tu lah sebab masa dulu tidak ada loceng. Maka bertepuk juga. Jadi maknanya apabila angin pupuk di dalam syurga, jadi berbunyi suara, tepukkan daun-daun dan tepukkan halqah papan pitu itu. Maka didengar bagi yang demikian itu suara. Maka didengar maka berbunyi suara lah. Maka didengar bagi demikian itu suara tepukkan daun dan tepukkan halqah papan pitu tadi itu suara dengar yang tiada mendengar segala yang mendengar. Jadi suara tadi itu suara tepukkan daun tadi, suara tepukkan halqah itu tadi itu jadi suatu macam suara muzik. Jadi macam suatu muzik, satu jenis suara yang siapa-siapa pun tak pernah dengar. Kita manusia ni dalam dunia memang tak pernah dengar suara begitunya. Jadi satu bunyian suara pula. Daun bertepuk, halqah pitu, papan pitu pun bertepuk jadi satu bunyian yang sekiranya kita di dalam dunia ni tak pernah dengar suara yang sebegitu. Terlebih elok daripadanya. Mana kita tak pernah dengar suara yang lebih elok daripada suara tepukan tadi. Jadi sedap didengar. Sehingga katanya tak pernah dengar, nak cari suara yang lebih sedap daripada suara tepukan daun dan pitu tadi itu tak boleh kita nak cari. Jadi sedapnya bunyi. Seperti ada cerita-cerita masa-masa dulu pada zaman dahulu tu, si kancil tu dia tipu harimau. Kata Sunai Raja Sulaiman, sebab di pokok buluh itu ada apabila dipupuk oleh angin, sama-sama dia tu duduk dah sentuh pergi mari maka bunyi suara macam sunai bagi Raja Sulaiman, dia kata. Maka si kancil tu menipukan akan harimau, adalah cerita dia. Itu bunyian daripada daripada pupukan daripada tiupan angin kepada pokok buluh. Maka dalam syurga angin pupuk masuk dalam syurga, daun kayu bergerak, daun pitu bergerak, sehingga bertempuk bersentuh pergi mari, maka bunyilah suatu suara yang agaknya sedap, eloknya suaranya, sehingga kita ni tak pernah dengar suara yang elok sebegitu.
Maka apabila bunyi suara macam muzik tak muzik tadi tu, maka keluar segala bidadari. Maka bidadari ya bersibulak untuk tutup pintu. Maka apabila bunyi suara tepukan tadi, maka keluar bidadari. Keluar bidadari, keluar tu maknanya keluar daripada syurga. Asalnya duduk di dalam syurga, keluar kepada luar syurga. Dia sini susah nak faham sikit. Kalau tengok dengan bahasa Arab tu mana bukan mana kharaja tu tidak. Mana baraza. Baraza tu maknanya asal duduk sebelah dalam, keluar kepada sebelah luar. Sebab tu dalam bazannya wa baraza sallallahu alaihi wasallam. Baraza mana asal duduk di dalam perut, keluar kepada luar. Maka sini maknanya keluar, sini maknanya asal di dalam bangunan. Kalau kita duduk dalam rumah, apabila kita keluar daripada rumah, itu dikatakan keluar. Keluar mana buruz, bukan keluar dengan mana khuruj. Bukan keluar dari mana khuruj, bukan keluar dari mana bahasa Arab guna buruz. Maknanya asal duduk sebelah dalam, keluar kepada sebelah luar. Maka maknanya di sini bidadari duduk di dalam, sebelah dalam, duduk di dalam bangunan syurga. Maka apabila dengar suara tadi, dia keluar kepada sebelah luar bagi syurga. Luar daripada bangunan, duduk di depan, tengok. Maka keluar segala bidadari hingga berdiri mereka itu. Berdiri mereka itu atas segala tempat yang tinggi pada syurga. Jadi apabila dengar suara bertempukan, tepukan daun-daun tadi dan papan pintu tadi itu, maka bidadari yang asal duduk dalam bangunan keluar pergi kepada tempat-tempat yang tinggi daripada kawasan syurga. Di mana tempat yang tinggi pada kawasan syurga, bidadari, ramai-ramai bidadari itu pakat pergi ke sana. Jadi mana adalah dalam syurga tu tempat yang tinggi seperti bukit masalan, ada tempat yang tinggi, maka untuk nak jadi serenuk dengan suara tadi, serenuk dengan suara tadi itu, maka keluar mereka daripada bilik masing-masing, daripada rumah masing-masing, daripada bangunan syurga masing-masing, pergi kepada tempat yang tinggi daripada kawasan syurga, daripada lingkungan syurga. Maka apabila mereka keluar pergi kepada duduk berdiri di tempat yang tinggi daripada syurga itu, maka menyeru mereka itu bidadari. Maka menyeru mereka itu bidadari, adakah menyeru maknanya bercakaplah. Dia melaun, dia menyeru, dia kata, adakah daripada orang yang meminang kepada Allah, maka dikahwinkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kami. Jadi bidadari itu apabila dia keluar pergi kepada tempat-tempat yang tinggi daripada kawasan syurga, selalu mereka itu berkata, adakah orang yang meminang? Meminang di sini maknanya apa? Minta nak kahwin. Maksud minta. Orang nak kahwin tu dia masuk minta tu panggil meminang. Masuk minta daripada bapa untuk nak kahwin dengan si anak. Begitu. Adakah orang yang meminang kepada Allah? Ada ke tak ada ramai-ramai ni orang yang nak minta dia daripada Allah untuk nak berkahwin dengan dia, dengan bidadari, tapi nak minta daripada Allah. Maka dikahwinkan dia kan orang tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kami. Mana kahwin dengan kami? Maknanya dia tanya siapa yang adakah ramai-ramai manusia ini, siapa yang nak meminangkan diri dia untuk nak berkahwin dengan dia, tapi minta berkahwin tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya bidadari keluar daripada tempat itu, dia menyeru kata siapa nak kahwin dengan kami, maksud mintalah bersama dengan Allah. Maksud mintalah daripada Allah supaya Allah mengkahwinkan dia dengan kami. Maknanya maksudnya
siapa yang rajin, yang mekuatkan amal ibadat, maka dapat bersama dengan kami, dapat berkahwin dengan kami lah, dengan bidadari tadi. Sebab orang yang dapat masuk syurga memanglah dia dapat berkahwinan dengan bidadari. Maknanya siapa yang suka buat amal ibadat sehingga dapat masuk syurga, sehingga dapat bersama dengan bidadari. Maksudnya begitulah. Kemudian berkata ia. Kemudian berkata ia bidadari. Kemudian apabila selepas pada dia tanya siapa nak meminangkan kami kepada Allah, supaya Allah kahwinkan dengan kami ini, kemudian dia pun tanya kepada Ridwan, ialah khazinul jannah, penunggu syurga, malaikat Ridwan. Maka berkata ia bidadari, hei Ridwan, wahai Ridwan. Kalau bahasa sekarang, wahai Ridwan. Maka berkata, hei Ridwan, apa ini malam? Malam ni malam apa ni? Sebab tengoknya bunyi suara, tepukan daun, tepukan pintu-pintu syurga. Jadi maknanya dia rasa pelik lah. Daripada malam ni, malam bukan malam biasa. Tengok syurga dihias, diwangikan dengan bauan-bauan, dan apa dia lagi, lagi pulanya angin bertiup sehingga berbunyi suara-suara tadi. Maka bidadari itu terasa peliklah di hati dia. Maka dia tanya Ridwan, malam apa malam, nampak gembira, nampak suka sangat malam ini. Hei Ridwan, apa ini malam? Jadi malam ini malam apa? Maka sahut ia Ridwan. Maka menjawab oleh Ridwan akan mereka itu. Apabila ditanya oleh bidadari akan Ridwan, maka Ridwan pun jawab. Jawab sahut akan tanyaan tadi dengan kata Ridwan, labbaiki. Maknanya itulah mana perkataan apabila orang panggil kita, orang seru kita, kita jawab nak kata labbaik. Sebab tu pada masa haji itu kan kita kata labbaik Allahumma labbaik. Sebab apa dia, haji itu diserukan oleh Nabi Ibrahim. Sebab Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim menyerukan manusia untuk datang ke Baitillah mengerjakan haji. Apabila diserukan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim, maka apabila diseru kita pun jawablah, ya saya nak pergi, ya saya terima, ya saya menunaikan. Labbaika labbaika. Sebab tu labbaik Allahumma labbaik. Maknanya di sini apabila dipanggil oleh siapa dia, oleh bidadari akan Ridwan, maka Ridwan pun sahut akan panggilan itu dengan kata labbaik. Dia bahasa kita ya. Maka berkata ia, dengan sebab tanya tadi, malam apa malam ini, nampak hebat, nampak serentak. Maka berkata ia Ridwan, Ridwan pun ceritalah, jawablah. Maka berkata ia Ridwan, maka menjawab oleh Ridwan, hei al-khairatul hisan. Wahai, hi mana wahai, al-khairatul hisan. Ini ambil daripada ayat ayat 70 daripada suratul Rahman, daripada surah Ar-Rahman. Apa dia kata? Fihinna khairatul hisan. Fihinna khairatul hisan. Lafaz kata al-khairatul hisan ada sebut di dalam suratul Rahman, surah Ar-Rahman ayat 70. Kalau tak salahnya suratul Rahman ayat 70. Ayat yang ke-70 pada katanya fihinna khairatul hisan. Fihinna padanya, pada al-jannat, pada syurga-syurga tu al-khairatul hisan. Maksudnya bidadari.
Al-khairatul hisan. Al-khairat maknanya beberapa perempuan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Al-khairat beberapa perempuan yang baik-baik nisbah perangai. Yang baik-baik mana baik nisbah perangai. Al-hisan yang elok nisbah muka dia. Elok nisbah muka, maknanya al-khairatul hisan ialah kena kepada bidadari. Maknanya maksud di sini al-khairatul hisan. Wahai bidadari lah maksudnya. Wahai bidadari, sebab al-khairat al-hisan makna perempuan-perempuan yang baik nisbah perangai, al-hisan yang elok nisbah rupaan mukanya. Al-khairatul hisan maksudnya wahai bidadari. Wahai bidadari, inilah nak tahunya, inilah nak kenal awal malam daripada bulan Ramadan. Malam ni lah malam pertama bagi bulan Ramadan. Sepasal tu dah syurga dihiaskan, diharumkan, angin tu ditiup-tiupkan. Maka apabila selesai daripada jawapan Ridwan atas persoalan bidadari tadi dengan kata malam ni lah malam pertama daripada bulan Ramadan. Sebab itulah serentak tengoknya. Maka firman Allah, tiba-tibanya Allah Ta'ala perintah kepada berfirman, bercakap Allah Ta'ala kepada Ridwan. Dan firman Allah, Ridwan. Allah Ta'ala perintah kepada pada Ridwan, kata, wahai Ridwan, buka olehmu akan segala pintu syurga. Buka pintu syurga maksud sama dengan yang dulu. Maksudnya sama. Buka olehmu akan segala pintu syurga bagi orang yang puasa daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada Ridwan supaya Ridwan itu bukakan pintu syurga untuk siapa dia? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita semua yang berpuasa pada bulan Ramadan. Maknanya buka tu maknanya disediakan untuk nak memasukkan orang yang berpuasa. Untuk nak masukkan orang puasa, untuk nak semangatkan kita berpuasa, beribadat pada bulan Ramadan. Itu dibukakan pintu syurga, bukan nak memasukkan sebab tak sampai masa lagi. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada, Allah Ta'ala seru kepada Ridwan supaya suruh Ridwan itu membukakan pintu syurga sedia untuk masuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan firman ia, ya Allah, hai Malik, pergi Allah Ta'ala panggil juga Malik yang menjagakan neraka, kunci olehmu akan segala pintu jahim. Kunci olehmu akan segala pintu jahim, pintu neraka. Ni ceritanya, kalau kita sambung dengan cerita dulu, dia katanya apabila datang, pada dulu tu dia katanya apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu syurga, dikuncikan segala pintu neraka. Cerita nak boleh jadi kuncinya, cerita nak boleh jadi pintunya, Allah Ta'ala perintah kepada Ridwan membuka. Allah Ta'ala perintah kepada Malik menguncikan pintu neraka. Hei Malik, wahai Malik, kunci olehmu, tutup kunci olehmu akan segala pintu jahim, pintu neraka daripada orang yang puasa, daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kunci olehmu akan segala pintu jahim, pintu neraka. Kunci daripada, mana kunci supaya tak boleh masuk. Kunci daripada orang yang, segala orang yang berpuasa, mana kunci supaya orang yang berpuasa tak dapat masuk ke dalam neraka. Itu mana kunci daripada. Bahasa Arab dia cakap begitu, kunci pintu daripada. Kalau bahasa kita, kunci pintu daripada pencuri.
kunci pintu daripada pencuri. Mana kuncikan pintu itu, kuncikan pintu untuk nak selamat daripada masuki oleh pencuri. Mana supaya orang curi tak dapat nak masuk. Maksudnya begitu. Itu kunci daripada. Maka sini diperintahkan kuncikan pintu neraka itu supaya tak dapat masuk dalam neraka. Diperintahkan kunci pintu neraka itu supaya tak dapat masuk ke dalam neraka oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa pada bulan Ramadan. Habis di situ cerita dia lagi, dan berfirman ia ya Allah. Allah Taala perintah kepada Jibril pula. Tadi selepas perintah kepada buka pintu, perintahkan Ridwan untuk berbuka pintu syurga, dan perintah kepada Malik untuk menguncikan pintu neraka, dan juga Allah Taala arahkan kepada Jibril pula. Dan firman ia ya Allah, hei Jibril, turun olehmu kepada bumi. Wahai Jibril, turun olehmu kepada bumi. Allah Ta'ala perintah kepada Jibril turun kepada muka bumi, sebab asal tempat dianya di langit. Allah Ta'ala perintah pada Jibril turun kepada bumi. Maka turun untuk buat apa tu? Maka ikatkan akan segala yang jahat daripada syaitan. Maka turun ke bumi itu untuk nak takap, untuk nak ikat, nak tambahkan akan yang jahat-jahat. Siapa yang jahat tu? Syaitan-syaitan. Untuk nak tambahkan, nak ikatkan, nak berkaskan akan segala syaitan-syaitan. Dan belenggu olehmu akan mereka itu. Ikat serta belenggu akan syaitan-syaitan. Belenggukan tu dengan beberapa belenggu. Dengan beberapa belenggu yang digunakan untuk belenggukan. Kemudian campur olehmu akan mereka itu, akan syaitan, pada segala tempat. Kemudian campur olehmu akan mereka itu pada segala tempat yang dalam daripada segala laut. Jadi maknanya Allah Ta'ala perintah kepada Jibril takak syaitan, ikat dan belenggukan, dan ambilkan syaitan itu campur ke dalam laut yang dalam-dalam. Belenggu sudah belenggu, ambil syaitan itu pula buang ke dalam laut. Laut yang dalam-dalam. Sehingga dia tu hingga tiada membinasa mereka itu syaitan akan umat kekasihku, umat bagi kekasihku. Siapa kekasih Tuhan? Kekasihku ialah kekasih Allah, ialah Nabi Muhammad. Tiada membinasa akan puasa mereka itu. Jadi tujuan Allah Ta'ala perintah kepada Jibril turun ke bumi untuk takapkan syaitan dan ikatkan dan belenggukan syaitan. Kemudian campurkan syaitan ke dalam laut yang dalam-dalam. Tujuannya supaya lepas umat Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad tu kekasih bagi Allah, supaya lepas kita ni daripada dirusak akan amalan puasa kita oleh syaitan. Supaya syaitan tu tak boleh nak merusakkan, nak membatalkan amalan puasa atau nak membatalkan pahala puasa itu. Jadi mana gangguan hasutan syaitan, tipuan daripada syaitan dah tidak ada. Sebab syaitan ditegahkan. Hadis inilah boleh jadi huraian daripada hadis dulu. Katanya apabila datang bulan Ramadan ditambahkan segala syaitan. Apabila datang bulan Ramadan ditambahkan segala syaitan. Kita ambil di sini, hurai di sana. Dengan mana ditambahkan segala syaitan, maknanya Jibril turun ke bumi sebab dapat perintahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril turun ke bumi, takakkan syaitan, belenggukan, ikatkan syaitan dan belenggukan syaitan, dan ambil syaitan tu buang ke laut yang dalam-dalam. Itu maknanya ditambahkan segala syaitan. Maka berfirman Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan 3 kali. Maka berfirman, berkata, bercakap Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam, setiap malam lah daripada bulan Ramadan. Malam pertama ada cakap, ada berfirman, malam yang kedua pun hingga sampai akhir lah.
Allah Ta'ala bercakap tu dengan 3 kali perman. Apa dia Allah Ta'ala, apa dia perman Allah Ta'ala yang berperman tadi? Allah Ta'ala kata, adakah daripada orang yang meminta, maka aku kurniakan dia. Setiap-tiap malam tu, maknanya Allah Ta'ala kata, wahai manusia, adakah orang-orang yang nak minta daripada aku apa-apa hajatnya, apa-apa keperluan, apa-apa yang dikehendak, maka aku nak bagi. Jadi mana Allah Ta'ala beri tawaran. Siapa dia nak minta apa-apa daripada aku pada malam ni, aku sanggup nak bagi. Mintalah apa-apa yang kamu kehendak, aku nak bagi. Tu maknanya, adakah orang yang meminta, maka aku kurniakan dia kan orang yang meminta. Maknanya malam tu maknanya di sini maksudnya apa dia? Malam, setiap-tiap malam daripada malam Ramadan itu, setiap-tiap malam daripada bulan Ramadan itu malam yang diistijabkan doa. Sebab tu kita banyaklah sukalah meminta banyakkan doa pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Sebab memangnya begitu. Malam yang setiap malam tu ditimukan doa. Sebab sentiasa Allah Ta'ala mendimukan doa yang didoa oleh manusia pada malam Ramadan. Itu pertama. Maka aku kurniakan dia akan permintaan. Itu dia. Adakah, ni perkataan itu, tawaran yang kedua. Adakah daripada orang yang taubat, maka aku taubatkan atasnya. Maka Tuhan pun tanya juga, ramai-ramai manusia ada ke tidak siapa yang hendak taubat daripada kesalahannya, maka aku nak timukan taubatnya. Maka aku taubatkan atasnya, mana aku timu taubat. Maka aku taubatkan atasnya, mana timu taubat. Dia perkataan taubat dalam bahasa Arab tu dia guna kedua pihak. Taubat. Taubat oleh hamba maknanya mengaku salah, minta ampun. Taballah mana taubat Allah maknanya terima taubat. Maknanya yang minta ampun tadi tu Allah Ta'ala terima akan permintaan mengampunkan dosa. Jadi nisbah bagi tanya minta ampun, nisbah bagi Allah mengampun. Jadi maknanya Allah Ta'ala tanya kepada kitanya, adakah manusia siapa-siapa yang hendak bertaubat? Aku sentiasa terimakan taubat mereka itu. Jadi maksudnya malam ni, malam yang ditimu akan taubatan manusia. Nak taubat malam Ramadan, kuatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah bertaubat sebab masa tu masa timu taubat. Sebagaimana masa tu masa istijab doa, ditimukan taubatan manusia juga. Satu lagi, adakah daripada orang yang meminta ampun, maka ampuni baginya. Maka Allah tanya lagi, istighfar. Minta ampun makna istighfar. Adakah daripada orang yang meminta ampun, mana beristighfar. Itu bahasa Arab. Maka aku mengampuni baginya, bagi orang tadi. Jadi maknanya kalau nak istighfar, Tuhan mengampun. Kalau nak minta keampunkan dosa, maka Tuhan mengampun. Kalau nak minta taubat pun, Tuhan terimakan taubat itu. Dia lebih kuranglah taubat dengan minta ampun. Cumanya taubat itu rukun dia banyak. Rukun dianya, taubat itu satunya menyesal di atas maksiat yang dia dikerjakan, dan azam di dalam hati tak akan kembali kepada maksiat yang dia taubat itu, tak akan kembali kepada mengerjakan maksiat-maksiat yang dia taubat itu. Jadi mana taubat itu kita minta ampun juga, tapi dengan syarat begitu tadi. Dengan syarat ada menyesal di atas kesalahan kita,
Di atas azam cocok kemas dalam hati, katanya kita tak akan buat dah sama sekali seperti dosa yang telah terlepas. Nah. Adapun meminta ampun ni pun nak minta hapuskan kesalahan juga, tetapi tak melalui taubat pun boleh jadi, seperti setengah-setengah dosa kecil tu. Kita baca Quran, sambilan kita baca Quran, maka baca Quran itu kita duduk dalam halqah zikir, halqah belajar, maka itu boleh mengampunkan dosa kecil. Itu makna meminta ampunkan juga. Jadi ada berbezalah. Kita ambil wuduk pun istighfar juga. Kita kata astaghfirullahalazim tu memanglah istighfar. Seterusnya, kemudian menyeru oleh yang menyeru. Kemudian ada yang menyerukan pula. Yang menyeru tu emang Allah Ta'ala lah yang menyeru. Artinya malaikat yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyeru. Kemudian menyeru oleh yang menyeru. Soalnya siapa yang menyeru tadi? Yang menyeru tu siapa? Yang menyeru tu ialah Allah Ta'ala sendiri. Ataunya malaikat yang menyeru tetapi dapat perintah daripada Allah. Begitu. Kemudian ada satu seruan. Apa dia seruan tadi tu bunyinya? Siapa yang memperhutang, ia akan yang amat kaya, yang tiada apa-apa. Yang mesempurnakan, yang tiada zalim. Jadi ada seruan, bunyi suara seruannya, kataan seruan tu, siapa yang memperhutang, mana memberi hutang, memberi hutang akan yang amat kaya. Yang amat kaya. Yang amat kaya, yang tiada apa-apa. Yang kaya, yang tiada apa-apa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi hutang tu kita lah. Jadi pada man yuqridillaha qardan hasana. Mana kita buat amal baik itu, kita buat amal ibadat, buat amal kebajikan tu, pada maknanya kita beri berhutang kepada Allah. Beri berhutang kepada Allah, nanti Allah Ta'ala bayar kepada kita pada akhirat. Dan nanti Allah Ta'ala bayar. Maka kita beri berhutang kepada Allah. Jangan bimbang Allah Ta'ala nak ambil ke dia sebab dia dah kaya. Dia tak berajak. Jangan-jangan kalau kita ni, sama-sama kita ni, memanglah kalau nak bagi berhutang, kita nak beri berhutang ke siapa yang senang nak dapat bayar balik? Beri berhutang kepada orang kaya. Yang tak apa-apa, tak lama dia dapat bayar pada kita balik. Jangan bagi, ni cara begitulah. Tapi yang patut beri berhutangnya orang susah kan. Sebab beri berhutang tu masuk dalam bagai ibadat juga. Tolong-menolong. Tapi kalau kira dengan adat manusia, dia suka beri, dia tak nak suka beri berhutang kepada orang yang miskin. Sebab orang miskin, orang yang ketiadaan, nanti susah nak bayar. Jadi maknanya berhutang di sini, berhutang ke siapa yang hendak mudah nak bayar? Ialah berhutang kepada yang kaya, yang tak apa-apa sama sekali. Itu senang nak bayar akan hutangan tadi. Maka Allah Ta'ala siapa yang hendak beri berhutang pada dia, dia yang amat kaya, dia yang tak apa-apa sama sekali. Maknanya apa dia? Beri berhutang tu maksudnya buat amal ibadat sehingga dapat pahala, dan balasan pahala itu diberi pada hari kiamat. Dibagi balik kepada kita pada hari kiamat. Maksudnya begitulah. Yang amat kaya tiada apa-apa. Yang menyempurnakan tiada zalim. Menyempurnakan ni maksudnya yang tunaikan hutang. Tiada zalim, zalim tu mana tak bayar hutang. Zalim maknanya tak bayar hutang. Ini masalah berhutang di sini. Kalau kata zalim, orang yang tak sepenuhkan hutang, maknanya tak membayarkan hutang, orang itu orang yang zalim. Maknanya siapa nak beri berhutang kepada Allah, Allah itu yang amat kaya, tak apa-apa sama sekali. Allah itu yang mempenuhkan hutangan dan tak menzalim sama sekali. Jadi maknanya Allah, kita beri berhutang kepada Allah, Allah Ta'ala akan sepenuh, akan bayar akan hutang itu. Memang dia tak zalim,
tak zalim tu maknanya bayar penuh-penuh, lagi pulanya tak mengurangkan, bukan kata beri berhutang 10 dia bayar 9. Itu pun zalim juga tu. Walaupun sebab apa? Sebab tidak mencukupi. Jadi kita beri berhutang pada Allah yang kaya tak apa-apa sama sekali, yang Allah itu yang mempenuhkan hutang, yang menunaikan hutang, dan dia tak lari hutang sama sekali. Dia tak zalim sama sekali, dia tak pegang hutang, dia tak larikan hutang sama sekali. Dia bayar, dia tunai semata. Jadi maksudnya pada bulan Ramadan Allah Ta'ala menyungguhkan kita pada amal ibadat. Itu makna beri berhutang. Menyungguhkan kita pada amal ibadat, simpankanlah, buat banyakkanlah ibadat sehingga kamu dapat pahala banyak-banyak daripada amal ibadat kamu pada bulan Ramadan, dan pahala yang banyak itu Allah Ta'ala simpan untuk beri kepada kita pada hari kiamat, dengan secara jadi balasan nikmat-nikmat. Itulah maksudnya tawaran untuk nak memberi berhutang kepada Allah. Itulah cerita dianya. Dan panjang lagi, kita ada satu muka surat lebih lagi pada hadis ini. Maka untuk minggu ini kita sekadar itu dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung dalam hadis ini juga pada katanya, dan bahwasanya bagi Allah pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan, pada ketika berbuka puasa 1000 pemerdekaan daripada api neraka. Wallahu a'lam, walhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma hafadnahu wa ma sami'nahu faraddid alaina waqtah yadi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih, Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih. Mari boleh. Terima kasih Baba. Allahu khairan katsiran Baba. Jazakallahu khairan katsiran. Allahumma ja'al asra ramasya bikhina sariyat Terima kasih Baba. finam. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.